Perkembangan bahasa Melayu pada hari ini begitu pesat, namun sedikit terencat. Sebenarnya, sejak pemasyhurannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi lagi, bahasa Melayu sentiasa menghadapi cabaran dalam menjalankan fungsinya. Walaupun begitu, bahasa Melayu harus diperkukuh bagi membuktikan bahawa ia layak dan mampu menjadi bahasa utama dalam semua bidang, termasuklah bidang perbankan. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada saudara pengerusi Kombinasi Kehakiman Intelektual Bervisi, DIF kehormat yang disanjungi, seterusnya warga Dewan Pencinta Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysiaku tercinta, saya titipkan buat anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, frasa martabat merujuk kepada darjat atau pangkat, manakala bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Perbankan didefinisikan sebagai segala aktiviti melibatkan bank dan urus niaga bank. Secara konseptualnya, cabaran memartabatkan bahasa Melayu dalam bidang perbankan berkehendakkan kita berbicara mengenai halangan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan perbankan. Maka saya cerakinkan isi pidato saya kepada tiga. Pertama, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, rasa tidak yakin terhadap bahasa Melayu. Ketiga, kita sama-sama menilai dan muhasabah isu yang berlaku. Warga Dewan sekalian, indikator saya yang pertama, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Profesor Dr. Hashim Haji Musa pernah mengatakan bahawa pembudayaan dan penyampaian ilmu pengetahuan kepada rakyat seharusnya dilakukan dalam bahasa yang paling mudah difahami, iaitu bahasa kebangsaan mereka. Namun dasar pendidikan yang memberi pengecualian kepada institusi pengajian tinggi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar membantutkan pengembangan istilah-istilah bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang berada dalam jurusan kewangan, perbankan, perniagaan atau perakaunan, mereka tidak terbiasa menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Melayu. Lantaran menyedari hakikat ini, maka pelbagai strategi telah dirangka, bermula dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia sehinggalah aktiviti penterjemahan pelbagai bahasa ke dalam bahasa Melayu. Segala-galanya dilaksanakan bagi memastikan rakyat Malaysia tidak ketinggalan dalam mendepani arus kemajuan. Kedua, rasa tidak yakin terhadap bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ledakan ilmu pengetahuan dan kemajuan sains teknologi pada hari ini banyak ditulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa utama dunia. Namun proses untuk memperoleh ilmu-ilmu tersebut boleh dilakukan dalam apa bahasa sekalipun. Begitu juga dalam bidang perbankan, penggunaan bahasa Inggeris kian mekar berkembang, khususnya dalam sektor swasta. Di sektor swasta, mereka masih berpegang teguh menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam penghasilan surat menyurat, memo dan borang perjanjian. Walaupun begitu, bahasa Melayu harus diguna bagi memberi manfaat kepada rakyat yang tidak menguasai bahasa kedua ini. Untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah memberi kesedaran dan latihan kepada agensi-agensi kewangan sama ada di sektor swasta maupun kerajaan. Latihan dan bimbingan ini diberikan oleh DBP, misalnya cara menggunakan istilah-istilah bahasa Melayu yang tepat dalam menghasilkan memo dan surat rasmi. Hari ini, kesedaran telah diberi, namun adakah diaplikasi selaras yang kita ingini? Ketiga, kita sama-sama menilai dan muhasabah isu yang berlaku. Di negara Jepun dan Korea, rakyatnya tidak akan bertutur selain bahasa kebangsaan walaupun dalam urusan perbankan. Bagi mereka, menggunakan bahasa asing ketika bertutur seolah-olah derhaka kepada negara. Di Malaysia, bahasa asing kian mendapat tempat
mungkin sudah menjadi adat untuk membentuk sebuah negara terhormat, maruah bahasa disiat-siat. Pejuang-pejuang bahasa terdahulu telah menjalankan tugas mereka, meletakkan bahasa selari dengan nilainya. Hari ini, giliran kita pula berbakti kepada bahasa. Apalah salah bahasa sehingga kita sanggup mengkhianati dan mencuranginya. Kemajuan teknologi yang kita kecapi pada hari ini bukanlah penyebab utama bahasa Melayu tergugat dalam menjalankan fungsinya. Namun sikap penutur bahasa Melayu yang tidak percaya akan keupayaan bahasa sendiri dan mengagung-agungkan bahasa asing menjadikan bahasa Melayu seolah-olah lemah di mata dunia. Hal ini bertepatan dengan puisi yang dihasilkan oleh sastrawan negara Ehsan Mat Said yang berjudul Peludah Bahasa. Dilupa syair Siti Zubaidah tidak dikenal hikayat Hang Tuah. Sangatlah selesa dan bangga dirinya tulen peludah bahasa. Rangkap terakhir syair ini memberitahu kita bahawa maruah bahasa dipijak-pijak oleh penuturnya, bukan orang asing. Konklusinya, kita mestilah percaya bahawa bahasa merupakan akar peradaban. Apalah erti peradaban dan kemajuan yang kita kecapi pada hari ini tanpa bahasa? Bahasa merupakan galur sejarah, susur makna, sulur budi, rencam budaya. Tidak akan terbina sebuah bangsa jika tidak disemai benih bahasa. Maka benarlah kata pepatah, bahasa melambangkan bangsa. Sehebat mana pun seseorang Melayu itu bertutur dalam bahasa Inggeris, dia tetap Melayu juga. Maka sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menjalankan tugas iaitu memperkukuhkan bahasa Melayu bagi membuktikan bahawa ia layak dan mampu menjadi bahasa utama dalam semua bidang, termasuklah bidang perbankan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.